Pula. Tapi kalau Zika hair record tak apalah. Nampak buat you macam tu. Dan Cik Zika dah masuk. Malunya. Wah. Bagus. Kamera. Set. Hi, hello. Mama cakap ke? Hello. Hello. Macam tak boleh tegakkan. Yeah. Ready? Everybody ready? Belum. Nak test record dulu. Nak try record, lepas tu nak record. nak dengar suara. Nak record. Nak tahu sama ada suara tu dengar atau tidak. Mama tak Segi. Mama dengar tu. Kau kamera. Syah cakap apa tadi? Kau boleh mundur. Ya apa? Testing. Dah teruskan ikut. Tak apa. Dah. Sekejap. Zika pula abang ni. Cakap apa ni? Tak dengar suara. Kata tanya orang ni. Mama ni now ready. Aduh, aku yang takut. Tak. Open kamera. Syah suruh. Mama buka mic. Buka mic. Buka kamera. Oh, why? Inilah nak tengok muka. Sebagai bukti. Why you want to see my face? Why? Okay. Sini sangat dah. So everybody here, can we start? Ya. Boleh start. Okay. Tujuan kita adakan GM ni adalah untuk buat report assignment sebagai report assignment kita, sebab kita orang pilih satu topik dalam chapter yang kita belajar. Lepas tu kita kena pilih company dan kaitkan antara topik tu dengan company. Macam kami pilih topik communication managing.
Jadi nak kaitkan communication managing dalam industri. Macam tu. Industri apa yang awak pilih? Tak kisah ya industri apa ya. Okey. Kisah. Introduksi? Nak kita intro dulu ke? Boleh? Cakap apa? Okey, nama saya Muhammad Syahratul Rizwan bin Muhammad Syaiful Rizan. Saya student UMK. Lepas tu tinggal di Kelantan. Tinggal di Kelantan. Okey, saya Puan Normini binti Maksum. Sekarang bertugas sebagai admin manager di sebuah syarikat. Syarikat ini adalah syarikat yang menawarkan perkhidmatan dalam bidang pest control dan juga hygiene service. Kami beroperasi di Melaka, di Bukit Beruang Melaka. Telah beroperasi selama 24 tahun. Dan saya juga sudah bekerja di syarikat ini selama 16 tahun lah. Syarikat kami ada dua syarikat. Satu syarikat pest control yang bernama sebagai Stay Fresh Pest Control Services Sdn Bhd dan juga Stay Fresh Hygiene Services Sdn Bhd. Menawarkan perkhidmatan mengawal pest. Maknanya kita mengawal anak-anak pest yang kecil-kecil seperti tikus, kawalan racun maruk perosak lah. Ya, seperti tikus, lipas dan actually kami punya perkhidmatan ini meliputi bahagian kilang, pejabat ni pejabat kerajaan dan juga swasta, sekolah, college dan juga universiti lah. Kami juga menawarkan perkhidmatan hygiene service. Ini termasuk dalam bidang sanitek. Hygiene itu sanitek ni bermaksud tuala wanita dan di sekolah, di college, di universiti, pejabat, factory dan juga badan kerajaan dan juga swasta. Ada apa soalan? Soalan? Jika tanya. Nak tanya, untuk jawatan yang Puan pegang sekarang ni memang dari dulu ataupun baru pegang jawatan tu? Okay, saya telah memegang jawatan ni selama 13 tahun sebagai admin manager bahagian pengurusan. Saya bahagian pengurusan ni bermaksud saya juga akan deal dengan bahagian pihak atasan, pihak saya, pihak admin dan juga bahagian servis, maknanya technician. Saya juga akan berurusan dengan pihak customer, supplier, ialah untuk melancarkan operasi syarikat lah. Lagi? Syarikat ni kita mempunyai pekerja seramai 32 orang termasuk pihak pihak pengurusan atasan lah. So Ya. syarikat ni sendiri Berhad ataupun Berhad? Merupakan syarikat Sdn Bhd. Kami berdaftar, syarikat berdaftar dengan Kementerian Keuangan. Ada apa-apa soalan lagi?
Bilangan pekerja berapa ya? Bilangan pekerja termasuk bahagian pihak pengurusan seramai 32 orang. Sebelum Puan bekerja di Kami syarikat, menjalankan sebelum Puan bekerja di syarikat di tempat lain. apa tak tahu. Pengalaman sebelum ni. Memang dari first Okey, posting dekat pengalaman sebelum ni tak ada. Saya graduate daripada UKM 2003. Kemudian after few months saya dapat kerja di sebuah factory di Batu Berendam, Melaka, dan jawatan saya juga sebagai admin bahagian logistik lah. Kemudian after that 3 tahun saya kerja di sana, baru saya menjoin ini syarikat. Sehinggalah sekarang saya bekerja. Ada soalan lain lagi? Sikit sangatlah soalan kamu. Ada. Lepas tu company ni bila ditubuhkan yang Puan pegang jawatan sekarang ni? Company ini ditubuhkan pada tahun 1998 sehinggalah sekarang lah. Kami mempunyai 2 cawangan, satu di Johor Bahru dan satu lagi di Salak Selatan, Kuala Lumpur. Ini merupakan HQ lah. Okey, skop servis kami skop servis adalah di Melaka, di Johor Bahru, di Johor, area Negeri Sembilan dan juga Selangor dan Kuala Lumpur. Itu skop kerja lah. Itu skop kawasan kami lah bekerja. Seterusnya, bagaimana cara Puan mengurus komunikasi dalam syarikat dengan pekerja, staf-staf semua? Okey, komunikasi dengan pekerja, dengan staf ya. Okey, kita ni berkomunikasi melalui cara harian kita berkomunikasi lah. Cara bersemuka, itu satu. Kita juga berkomunikasi melalui teknologi. Maksud saya telekomunikasi telefon, WhatsApp. Kita juga komunikasi dengan email lah, seperti teknologi yang ada sekarang ni. Telefon, WhatsApp, email, itu semua biasa. Adakah syarikat ni menggunakan aplikasi tertentu untuk berkomunikasi dalam syarikat? Macam Berkomunikasi dalam macam kita syarikat, orang, you mean kita berkomunikasi menggunakan aplikasi? teruskan. Saya tak faham soalan kamu. Berkomunikasi, maksud kamu berkomunikasi tu macam mana? Sebab kita dalam bekerja ni, kita berkomunikasi Google Meet tau yang. Kita tak ada Google Meet ni semua. Google Meet ni, meeting pun kita berkomunikasi secara bersemuka. Ya, dengan technician akan buat kerja di bahagian luar. Kita berkomunikasi melalui WhatsApp dengan telefon. Kalau dengan customer, kita juga berkomunikasi melalui email, melalui telefon dan bersemuka jugalah. Ini 3 jenis komunikasi yang kita begitu penting lah. Lepas tu, adakah Puan semasa berkomunikasi tu menggunakan cara formal atau tak formal?
ataupun mengikut situasi ke macam mana? Berkomunikasi ni ada dua jenis. Okey, kita akan berkomunikasi secara formal dengan customer. Dengan technician kita lebih kepada biasa saja. Okey, kita dalam bekerja ni kita kena ada toleration, tak boleh macam orang kata nak sentiasa dalam suasana yang formal. Dalam bekerja ni kena ada dua situasi. Satu formal, satu tak formal lah. Yang tak formal tu kita akan bercakap secara biasa je dengan diorang. Kalau macam kita dengan supplier ni, kalau dengan customer kita akan cakap secara formal lah. Kita punya guide-guide dia, kita tak dengan biasalah ada panduan-panduan yang diletakkan oleh company lah apabila kita berkomunikasi. Atau dengan supplier formal juga? Dengan supplier, so far saya dengan supplier formal, ada juga yang tak formal. Sebab nak cakap macam mana ya? Sebab berkomunikasi ni saya rasa terlalu umum. Terlalu umum maksud dia berkomunikasi ni. Dan dalam macam, actually kamu punya task ni berkomunikasi ni, berkomunikasi yang macam mana yang kamu nak tahu? Cara untuk pengurus dengan pekerja, cara dia berkomunikasi macam tu. Sama ada downward ataupun Pengurus upward. dengan pekerja. Ataupun literature ni lebih macam bercakap dengan sama bahagian dia, sama pakat macam tu. Dia ada 3. Oh, maksud kamu ni orang atasan cakap dengan orang bawahan lah. Ya, betul. Ya. Kan? Ya, betul. Kita ya. Dalam suasana bekerja ni, bagi saya lah syarikat ni, bagi saya selama ni saya berkomunikasi dengan orang bawahan saya tidak pernah menggunakan perkataan formal dengan diorang. Saya hanya menggunakan perkataan biasa saja dengan diorang ni. Sebab kita kena tengok level pekerja tu macam mana. Kadang-kadang pekerja ni ada yang perlu kita bercakap mengikut pemahaman mereka lah. Supaya apa yang mereka faham kita akan terangkan mengikut cara mereka lah. Maksud saya tu, kita bukan dalam macam drama-drama yang you tengok-tengok sekarang ni. Bos kena cakap dengan pekerja, kena formal-formal, tak ada. Kita cakap dalam ketegasan, tapi dalam masa yang sama kita menjaga bahasa. Ya. Kita, macam mana saya nak cakap ya? Komunikasi tu sebab task kamu ni macam pelik lah saya rasa. Move soalan seterusnya. Soalan seterusnya, macam mana kalau pekerja yang komplain apa semua ni nak direct kepada bos atasan terus ataupun melalui peringkat pertengahan dahulu? Selalunya pekerja bawahan ni dia akan bercakap dengan dia punya supervisor dulu. Dan supervisor dia akan datang kepada kita untuk memberitahu masalah-masalah ni. Dan pekerja ni dia tak akan direct terus dengan bos lah. Sebab kita dalam bekerja kita ada stage kita. Jadi mereka tak boleh melalui terus kepada bos.
Jadi dia akan pergi kepada supervisor, supervisor akan berjumpa dengan kita dan kita akan bawa perkara tersebut ke pihak atasan dan bincangkan. Selalunya kita kalau berkomunikasi dengan pekerja bawahan ni, kita harus mewujudkan satu suasana yang mesra tau. Sebab mereka ni tunggak kepada kita punya bisnes. Yang sedang kita buat ni adalah bisnes perkhidmatan. Jadi bila pekerja bawahan ni dia mempunyai dia ada mood yang baik semasa datang bekerja, dan apabila dia nak memberikan perkhidmatan kepada customer, saya nak dia orang dalam mood yang baik. Buat kerja dengan baik, bercakap dengan customer pun baik. Kalau pihak atasan dah menekan mereka, saya rasa mereka tak akan boleh melakukan kerja-kerja tersebut dengan baik. Sebenarnya komunikasi yang baik ni antara pihak atasan dengan bawahan adalah komunikasi yang mesra. Perlu wujudkan komunikasi yang mesra ni supaya bawahan ni dia selesa dengan pihak atasan, boleh bekerja. Kalau tidak, dia orang tak akan boleh bekerja. Akan cari kerja lain. Macam kamu lah. Kamu kalau pensyarah kamu marah kamu pun tak ada mood kan nak masuk kelas dia kan? Betul. Kalau pensyarah ngamuk, aku rasa tahun depan kau tak pilih dia lagi dah. Ikut kelas dia. Betul. Betul tak? Sebab tu kita ni kalau jadi orang atasan, kita kena ada sifat mendengar. Mendengar dengan baik masalah orang bawahan. Lepas tu kita kena wujudkan satu komunikasi yang baik lah, yang mesra dengan orang bawahan kita ni. Bila kita ada suasana macam ni, bila dia pergi membuat servis atau perkhidmatan, dia pun ada mood yang baik dan dia juga akan memberikan servis yang baik kepada customer. Lagi satu, bila lagi satu kan, dalam syarikat ni, kita akan nampak bos tu garang aja 24 jam kan. Tapi sebenarnya bos yang baik adalah bos yang memahami setiap staff dia. Tapi dekat macam I kerja ni, company ni adalah company Nan Bumi Putra. Nan Bumi Putra maksudnya company ni adalah 100% pegangan Nan Bumi yang dimiliki oleh orang Cina. Dan pekerja bawahan dia adalah, dan pekerja-pekerja dia adalah mostly 98% adalah Melayu. Dan saya akui bos saya ni seorang yang baik, yang memahami setiap staf dia. Sebab tu kalau dilihat kebanyakan pekerja yang bekerja dekat sini pun ada yang dah lebih 20 tahun ke atas bekerja lah. Kalau dalam sesuatu perniagaan ni, komunikasi tu kena baik lah. Dengan customer, dengan supplier, kemudian kita akan berkomunikasi dari semasa ke semasa melalui WhatsApp lah, selalu normal. Walaupun dah balik rumah pun kita still komunikasi melalui WhatsApp. Dan sentiasa menjawab soalan customer dan juga soalan orang bawahan kita lah. Kita ni kena tingkatkan hubungan yang baik antara, macam saya rasa saya berada di tengah. Saya berada di tengah, saya harus ada hubungan yang baik dengan bos, saya juga harus ada hubungan baik dengan saya punya orang bawahan. Itu teknisian saya lah. Soalan seterusnya, Soalan lagi. apa cabaran dalam menyelesaikan masalah komunikasi dalam syarikat? Ada tak cabaran dia? Okey. Cabaran dia mesti ada. Setiap orang, kita berada dalam line macam ni, kita akan berdepan dengan bermacam-macam kerana customer, bermacam-macam kerana staff.
baik adalah kita mendengar. Kita dengar dulu apa masalah customer dan juga apa masalah pekerja. Dan kita cuba selesaikan masalah ni dengan cara yang baiklah. Ya. Dan juga kita bagi saya bila komunikasi ni kita harus poin yang paling penting adalah mendengar. Mendengar dan menjawab dengan baik. Lagi satu dalam bekerja ni bukan saja komunikasi, hubungan kerjasama antara staf juga penting. Hubungan antara staf juga penting. Maksud dia macam kita berkomunikasi pun tak perlulah kita macam kita letakkan diri kita bos. Kalau kita nak arah-arahkan staf kita, itu tak betul sebenarnya. Kerja kena sama-sama kerja. So you ada masalah, you hari ni ada masalah, okey tak apa. You boleh misalnya sebab kebanyakan dah berkeluarga, mesti ada macam-macam masalah. Diorang pun ada masalah, anak kadang sakit, apa sakit, kita bagi masa kepada diorang untuk selesaikan masalah. So kita tak nak letakkan bebanan lagi kepada pekerja sebab pekerja ni penting. Kalau mereka ada masalah, kita try solve mereka punya masalah walaupun masalah keluarga. Kita minta dia bercuti untuk selesaikan masalah dia. Kemudian bila dah selesai, kita akan kita suruh dia masuk kerja. Kita tak nak staff berada dalam keadaan stres. Kadang boleh jadi satu masalah jugalah kepada bisnes. Bisnes pun boleh terganggu. Dalam perkhidmatan kita nak staff kita semua berada dalam keadaan yang bersedia untuk bekerja, tak stres sebab kita memberi perkhidmatan kepada masyarakat kat luar. Jadi perkhidmatan tu kena betul lah. Kalau staff hasil stres dia, nanti customer complain, dia akan terminate kita punya servis. Itu dah satu masalah kepada perniagaan. Soalan seterusnya. Macam mana company ni menguruskan strategi pemasaran? Strategi apa yang digunakan? Okey, di pemasaran kita of course kita ada periklanan. Periklanan tu melalui media lah. Media kita ada iklankan kita punya perniagaan dalam Facebook, dalam kita juga ada advertise dalam surat khabar, advertise dalam magazine. Magazine tu maksud saya magazine yang bahagian periklanan lah. Selalunya kita sekarang ni kita juga ada website kita sendiri. So bila customer dia akan search saja dia nak macam pest ke hygiene ke, so kita come up kita punya ni dan kita minta mereka akan hantar melalui email lah untuk buat pertanyaan. Lagi Zika ada nak tanya apa-apa? Cik Azika, Aku nak ataupun jika ada soalan boleh WhatsApp saya lah. boleh. Boleh nasi kerabu. Mama ni. Satu lagi last. Macam mana ada cabaran dalam menggunakan teknologi untuk berkomunikasi? Tadi yang komunikasi kan, ni kaitkan dengan teknologi. Ya. Cabaran.
Nampak ni, tekan ni. Ni. Saya Lepas tu rasa tekan ni. komunikasi melalui teknologi Ni tekan ni. cabaran dia tak Tekan ni. adalah sangat, Tekan tapi ni, bagus lepas tu untuk perniagaan lah. Maksud saya yang macam teknologi yang cakap ni lah, kita berurusan secara tekan ni WhatsApp. dulu. Lepas tu tekan ni. Kadang kita pun ada buat meeting dengan customer, kita buat Google Meet macam ni lah. Kita tak perlu untuk pergi ke tempat customer, kita just Google Meet dengan customer, kita boleh tahu apa customer nak dan needed siapa yang dia nak, dan kita boleh uruskan di office saja. Sebab kadang-kadang customer kita ada yang customer besar, kebanyakan berada di Kuala Lumpur, Selangor, di Johor Bahru. Jadi kekangan masa untuk kita nak pergi tu memang ada banyak masalah lah. So bila kita Google Meet dengan customer, itu lagi cepat kita dapatkan satu maklumat dan kita boleh buat keputusan on the spot. Pada pendapat Puan ni lebih prefer yang macam mana berkomunikasi? Sama ada bersemuka ataupun melalui teknologi? Saya lebih prefer untuk berkomunikasi sebab saya ada 3 task kat sini. Saya ada pihak atasan, saya juga ada saya punya supplier, saya juga ada saya punya customer. Saya lebih prefer, kalau dengan staff saya lebih prefer secara depan-depan lah. Kita bersemuka lah dengan staff, dengan pekerja dekat sini. Tapi kalau dengan customer, it depends. Depends lah. Tapi kebanyakan customer kita lebih prefer kita bersemuka ataupun kita just Google Meet kalau nak bersemuka. Tapi kebanyakan customer saya, dia lebih prefer kita melalui through WhatsApp saja. Kita lebih prefer WhatsApp sebab supplier selalunya dia akan jumpa dengan kita lah. Dia akan datang office kita untuk tunjukkan dia orang punya produk. Tapi saya rasa dua-dua ni saya prefer. Itu lagi baik. Bersemuka dengan staff itu lagi baik sebab kita boleh meningkatkan lagi hubungan mesra dengan mereka lah. Dan Rasanya dah tak ada, Puan, soalannya. Maaf ya, ganggu sikit masa Puan. Ya, Hazika? Sudah ambil masa saya selama 30 minit. Maaf Puan, maaf. Tak apa, saya gurau saja. Okey, good luck ya pada semua. Belajar rajin-rajin. Jaga diri masing-masing di rantauan. Okay. Terima kasih Puan. Hazika, you tanya I itu soalan saja. Okey. Okay, nanti Zika cek. Awak berada di mana ni, Hazika? Ada dekat kampus. Okey, Kampus. Okey, Apa? nanti WhatsApp Alright, boleh. Okey, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih.